Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, Kau tunjukilah kami yang benar dan kurniakan kepada kami kemampuan untuk ikut yang benar itu, dan tunjukilah kami yang batil dan kurniakan kepada kami keupayaan untuk meninggalkan yang batil. Ya Allah, Kau jadikanlah kami dari kalangan hamba-Mu yang mendengar kata-kata benar dari-Mu lalu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi Allah melimpahkan rahmat kepada kita, dijadikan kita sebagai hamba-Nya yang berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan keadaan sibuk pun kita masih lagi dapat untuk hadir di surau ini melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan semuanya ini tidak mungkin akan berlaku kalau tidak dengan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari cuba kita rasakan dengan hati kita. Bila telah kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah, kita mengatakan dalam diri kita, Ya Allah, Engkau sayangkan aku, Ya Allah. Engkau tak nak biarkan aku ini mensia-siakan kebaikan-kebaikan pahala yang Kau janjikan. Dengan Engkau menjadikan aku ini hadir bersama-sama dalam salat maghrib secara berjamaah. Kemudian Kau tahan aku lagi untuk terus berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu, dan mudah-mudahan dapat mempertingkatkan amalan, semata-mata untuk merebut peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita. Kerana peluang ini yang kita dapati ialah ketika misalnya lagi kita bernyawa ini. Lepas ini kita tak tahu, mungkin meninggal dah, tak ada peluang lagi untuk menambahkan amal. Yang baru lepas dah tak boleh tarik balik dah. Maknanya kalau yang baru lepas ni setengah jam ke dan sebagainya disia-siakan, maka untuk tarik balik dah tak ada. Mungkin ada penyesalan, tapi kalau penyesalan untuk kebaikan, alhamdulillah, dia boleh memperbaiki keadaannya. Ruginya aku tadi ada peluang untuk dapat pahala secara berganda-ganda yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan orang yang sembahyang berjamaah dibanding dengan bersendirian sebanyak 27 derajat. Alhamdulillah. Begitu. Tapi ingat, jangan dilayan bisikan-bisikan syaitan yang akan mengajak kita menjadi orang yang apa? Orang yang maghrur. Maghrur ni maknanya orang yang terpedaya sehingga merasakan dirinya hebat sangat. Itu namanya ujub nanti, ya. Jadi kita kena minta perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada sifat ujub yang mungkin membawa kepada takabur nantinya. Jadi itu semua tidak lain para jamaah adalah rahmat Allah kepada kita, dan mohonlah kepada Allah mudah-mudahan rahmat ini Allah Ta'ala kekalkan kepada kita sehingga akhir hayat kita. Ada baiknya kalau kita perhatikan sedikit doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Tuhan kami, Engkau jangan palingkan hati kami
setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan kurniakan kepada kami dari sisimu rahmat, yaitu rahmat dari sisi Allah Ta'ala yang datang daripada Allah. Innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau Maha Pemberi dan Pemurnia segala-galanya. Yang kita perhatikan tadi ialah la tuzigh qulubana, jangan Engkau palingkan hati kami. Alhamdulillah kita dah dapat hadir dalam majlis ilmu, dapat hadir solat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jangan palingkan nanti hati kita. Dah malas pula nak datang majlis ilmu. Allah, kita lupa nak berdoa supaya Allah kekalkan hati kita ini. Solat berjamaah, alhamdulillah. Majlis ilmu pun kita pun rajin. Semuanya ini para jemaah ialah secara otomatik minta Allah Ta'ala berikan. Tapi dengan cara apa? Dengan cara kita sungguh-sungguh minta kepada Allah dan sangka baik dengan Allah. Sebab Allah dah janji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku akan perkenankan doa itu untuk kamu. Maknanya kita kena yakin diperkenankan. Dengan sangka baik Allah akan beri. Jangan nak tahu macam mana nak beri, itu urusan dia. Jangan nak masuk campur urusan Allah Ta'ala. Jadi kita laksanakan tanggungjawab kita. Mudah-mudahan kita telah meletakkan diri kita sebagai hamba yang benar-benar yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah malam ini kita akan sambung sedikit mengenai surah Al-Ikhlas. Dalam kuliah yang lalu kita dah lihat beberapa hadis yang menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan surah Al-Ikhlas ini, ya. Yang diantaranya kita diajar oleh Rasulullah SAW supaya membacanya setiap malam sebelum kita tidur, ya. Di samping ayat kursi, kita diajar oleh baginda baca surah Al-Ikhlas sekali, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian tiup ke telapak tangan kita, usap daripada atas kepala sampailah ke seluruh badan kita semua. Mudah-mudahan dengan demikian Allah pelihara kita dari perkara-perkara yang tidak baik dalam masa hidup. Dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Itu di antara kelebihan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kelebihan Quran ini atau surah Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran, ya. Menyamai 1/3 Al-Quran surah Al-Ikhlas ini, ya. Itu yang disebut oleh Imam Bukhari daripada Abu Sa'id. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau bahawa seseorang lelaki telah mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad, ya. Dan diulang-ulangnya bacaan itu. Kemudian apabila keesokan harinya dia datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan apa yang dia telah lihat malam tadi, di mana seorang lelaki membaca surah Ikhlas berulang-ulang. Seperti orang ini yang mendengar ini merendah-rendahkan apa yang dilakukan oleh orang tadi. Dia ulang-ulangkan. Kalau bahasa kita macam tak ada surah lain ke ni, itu aja dibaca. Umpamanya kan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan para jamaah, orang yang seperti ini, dia baca sekali itu dia terasa satu makna. Baca kedua kali dia dapat rasa makna yang lain pula. Diulang terasa tu, ya. Apa dia, bagaimana bila dia baca Qul huwallahu ahad, katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu esa. Dia teringat apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrikin Makkah yang mengatakan, Muhammad, siapa Tuhanmu? Ini Tuhan-Tuhan kami yang namanya berbagai-bagai, Lata, Uzza, Manata, kan gitu kan? Tuhan kau siapa? Qul huwallahu ahad hingga akhir.
Dia teringat. Bila baca sekali tu dia teringat itu. Baca kedua kali dia teringat pula apa dia? Allahus Samad. Allah tempat pergantungan segala-galanya. Dia teringat tentang tafsiran Allahus Samad. Apa dia? Semua yang ada di alam ini semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan langit, perjalanan cakrawala, bulan, matahari dan sebagainya, semuanya adalah ditentukan oleh Allah Taala. Musim panjang, musim pendek, siang, malam dan sebagainya, semuanya ditentukan oleh Allah Taala. Tidak ada yang terlepas daripada ketentuan Allah dan berharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu alam, termasuk diri dia juga. Kita memang bergantung harap kepada Allah. Kalau tidak kerana rahmat Allah yang pengasih penyayang, kita sebenarnya tak sempat nak makan walaupun sebutir belas. Tak sempat. Sebab orang lama dulu dah ambil dah, habis dah. Cuba tengok ikan di laut. Mereka ni yang daripada negara-negara lain tu, Korea ke, Jepun ke dan sebagainya, di lautan dalam sana. Dia bukan macam kita main pancing-pancing je seko-seko. Dia ke sana sekali angkat, bertantang kan. Habis ke tak habis? Subhanallah. Bila tengok itu terasa kita, ya Allah, memang aku pun berharap dan bergantung kepada Engkau ya Allah. Mari kita dalami sedikit lagi. Siapa yang atur pemakanan kita, makan benda yang kita makan, bila masuk kat dalam, siapa yang atur? Siapa yang jaga? Siapa yang proses itu semua? Ke pakai mesin? Dah. Yang kita boleh lakukan setakat kat mana? Kan punya, nak hancurkan kan? Terkial-kial kadang-kadang kerana daging tu lian. Kunyah. Akhirnya tak boleh juga. Dia apa? Telan. Seketul dia telan tu, cuba tanya, siapa yang proses sehingga dia tak keluar seketul juga? Siapa yang proses? Kalau tidak kerana Allah yang atur itu semuanya, kelang kabut kita, ya. Sama ada makanan itu keras ataupun lembut, kalau tidak kerana Allah yang mengaturnya, kelang kabut. Maka bila kita rasa itu, kita tahu bahawa ya Allah, memang aku bergantung kepada Engkau ya Allah. Sehingga Engkau mengatur segala makanan yang aku makan itu, yang aku hanya boleh usahakan setakat kerongkong saja. Ya. Kadang-kadang terkian-kian nak keluarkan tu kerana susah sangat kan. Akhirnya masuk juga. Bila masuk, apa jadi? Kita dah tak masuk campur lagi. Siapa yang uruskan? Ini yang saya katakan tadi. Orang tu yang ulang-ulang tu, dia fahami satu demi satu itu. Sebab itu dia bila baca tu, dia ulang, dia dapat makna yang lain. Kemudian bila baca lam yalid wa lam yulad, dia teringat bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan kesesatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qala al-Masih Isa ibn Allah, wa qala an-Nasara al-Masih ibn Allah. Qalatil Yahud, orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah Uzair nama orang, ya, iaitu mereka mengatakan anak lelaki Allah. Orang Masihi, orang Nasrani pula, orang Kristian pula mengatakan Isa itu adalah anak lelaki Allah. Orang musyrikin mengatakan pula malaikat anak perempuan Allah. Bila baca lam yalid wa lam yulad, dia teringat. Itu yang dikatakan. Bila dia ulang, dia dapat makna lain. Bila dia ulang, makna lain yang ada. Sebab itu, dia tak rasa jemu membacanya. Itu yang dikatakan tadi, bahawa seorang lelaki mendengar lelaki lain membaca surah Al-Ikhlas ini diulang-ulang. Ya?
beberapa kali. Lalu bila dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu itu dalam keadaan seolah-olah memperkecilkan apa yang dilakukan oleh orang lelaki tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pun berkata, bersabda, menjelaskan apa kepada lelaki yang rasa hairan kepada seorang yang baca surah Ikhlas itu sudah berulang-ulang. Apa kata baginda? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, iaitu demi Allah maksudnya. Innaha la ta'dilu sulusal Quran, sesungguhnya surah Ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, kita sekarang nak lihat apakah yang dimaksudkan dengan 1/3 Al-Quran itu. Ya, maknanya kalau kita kira juzuk Al-Quran itu 30 juzuk kan. Kalau 1/3 maknanya 1/10 lah gitu ya. Kita nak tengok apa kata ulama dalam hal ini, ya, tentang apa yang dimaksudkan dengan 1/3 Al-Quran. Ikhtalafat at-ta'wilat fi majmu'atil ahadits as-sahih allati tushiru ila anna surat al-Ikhlas ta'dilu sulus Al-Quran ila arba'ati ta'wilat. Ulama memberikan takwil atau penafsiran tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innaha ta'dilu sulus Al-Quran, yaitu surah Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran. Maka ulama di sana berbagai pendapat, sehingga ada 4 tafsiran terhadap hadis ini. Tafsiran pertama, kata mereka yang ulama, ta'dilu sulus Al-Quran fis sawab, yang dimaksudkan dengan surah Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran itu dari sudut pahalanya. Dari sudut pahalanya, membaca surah Al-Ikhlas ini iaitu menyamai pahala membaca 1/3 Al-Quran, ya, dari segi pahala. Faman karraraha salasan lahu sawabul khatmi kulli, siapa yang mengulanginya 3 kali maka pahalanya seperti telah mengkhatamkan Al-Quran. Itu satu pendapat, ya. Dan dalam hal ini Nabi SAW sendiri tak menyebutkan secara perinci. Nabi hanya menyebut surah Ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan dari segi pahala, iaitu kalau baca sekali 1/3 Al-Quran pahalanya. Kalau baca 3 kali maknanya dari segi pahala seperti membaca Quran keseluruhannya. Tuan-tuan, mulalah, ya. Kalau gitu aku baca surah Al-Ikhlas 3 kali sajalah. Ini kita kan nak lihat para jamaah, ya. Kalau kita mempunyai kemampuan yang lebih untuk membaca keseluruhan Al-Quran, maka itu yang lebih baik sebenarnya, ya. Tapi ini bagi mereka yang mungkin dah tak tahu baca yang lain lah, ya, ataupun yang disebutkan tadi, iaitu dari segi maknanya, dia melihat maknanya yang berbeza-beza. Itu yang pertama, ya, iaitu yang dikatakan surah Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran ialah dari sudut pahala. Pendapat yang kedua, ta'dilu sulus Al-Quran, iaitu surah Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran iza qara'aha, apabila orang itu membacanya, man la yuhsinu ghairaha minas suwar, kalau dia tidak boleh baca selain daripada Al-Ikhlas saja. Dia boleh Ikhlas saja, ya. Dan ini mungkin tak mustahil lah, kan. Katakan dia cuma boleh baca Ikhlas saja umpamanya. Maka kalau diulangi 3 kali tadi, maka dia dapat seperti pahala seperti seluruh Al-Quran. Tapi kalau sekali, maknanya dia dapat pahala hanya sekali, 1/3 Al-Quran. Pendapat yang ketiga, ta'dilu sulusa ma'anil Quran, maknanya surah Al-Ikhlas ini
menyamai 1/3 pengertian Al-Quran. Yang saya sebutkan tadi itu diantaranya, ya. Bi'atibari ajnasil ma'ani, dengan diambil kira pengertian atau jenis-jenis pengertian surah Al-Ikhlas itu. Cuba tengok, ya. Lianna ma'anil Quran, kerana pengertian-pengertian Al-Quran ada yang berbentuk hukum-hukum, ahkam. Ada yang berbentuk berita, akhbar, ya, berita-berita seperti berita-berita yang telah lalu ataupun berita-berita yang akan datang, yang akan berlaku, ya. Wa tauhid, ya. Dan juga Quran itu mengandungi tauhid. Tapi surah Al-Ikhlas ini wa qadim faradatis suratu bisalisi minha, dan surah Al-Ikhlas ini dia mengandungi pengertian yang ketiga tadi, yaitu tauhid. Sebab itu ada di antara ulama menamakan surah Al-Ikhlas ini suratul tauhid. Cuba kita balik semula kepada pengertiannya daripada awalnya. Qul huwallahu ahad. Katakan olehmu yang Muhammad, Allah itu Esa. Esa pada apa? Pada zatnya, pada sifatnya, dan pada perbuatannya. Tuan-tuan kalau baca buku sifat 20 tu ataupun Tauhid sifat 20 tu, bila bab wahdaniyah. Wahdaniyah, apa makna wahdaniyah? Allah Ta'ala itu Esa. Esa pada zatnya, Esa pada sifatnya, Esa pada perbuatannya. Apa makna Esa pada zatnya? Zat Allah tidak tersusun daripada apa-apa unsur pun, satu. Yang kedua, tidak ada yang lain menyamai dengan zat Allah Ta'ala. Kedua, kan? Itu pada zat. Yang kedua pada sifat, yaitu Allah Ta'ala Esa pada sifatnya. Tidak terdapat berbilang-bilang sifat dari satu jenis. Kerana kita tahu sifat-sifat Allah apa dia? Ilmu, haya, qudrah, irada, sama, basar, dan lain-lainnya tu. Itu semua sifat Allah, kan? Jadi maksudnya apa? Maksudnya tidak terdapat dua qudrah bagi Allah Ta'ala. Qudrah Allah hanyalah satu. Iradah Allah pun satu. Sama, mendengar Allah pun satu, ya. Jadi yang banyak ini bukan menunjukkan berbilang-bilang sifat Allah, kerana tiap-tiap satu jenis itu hanyalah satu. Dan sifat-sifat itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Dan kalau Allah mendengar tapi tak melihat, sempurna ke tak sempurna? Tak sempurna lah, kan? Jadi itu yang dikatakan sifat Allah itu Esa, tidak terdapat dua sifat dari satu jenis. Satu lagi ialah apa maknanya? Tidak ada sifat yang lain daripada Allah menyamai sifat Allah Ta'ala. Artinya apa? Kalau Allah mendengar, kita pun mendengar, kan? Tapi kita mendengar tak sama dengan Allah. Allah mendengar tak gunakan apa-apa alat pun. Kita mendengar memerlukan alat, iaitu telinga untuk mendengar, kan begitu? Allah pendengarannya maha sempurna. Kita, pendengaran kita ada bermula, dan mungkin lepas itu makin lama makin lemah. Kan gitu? Kurang jelas, kan? Tengok, tak nampak. Oh, nampak pula. Adalah apa? Penglihatan kita tak sempurna. Nah, ini yang dimaksudkan Esa pada sifatnya. Tidak ada sifat yang lain menyamai dan menyerupai sifat Allah. Satu lagi ialah pada perbuatan. Allah itu Esa pada perbuatan. Maknanya apa? Perbuatan Allah sahajalah yang memberi bekas. Memberi bekas maknanya berhasil perbuatan itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menggerakkan anggota kita dan sebagainya untuk melakukan satu perbuatan, kan begitu? Cuba kita perhatikan. Kita nak tulis nama kita. Kita kata engkau tulis. Yalah, aku tulis. Tapi bila kita tulis, kenapa masih lagi salah?
ke ada sahaja aku nak salahkan tulisan namaku? Ada gitu ke? Tak ada orang buat macam itu kan? Dah berhati-hati. Sebab apa? Nak mohon satu jawatan, cukup berhati-hati kan? Tulis. Salah juga. Padahal nama sendiri itu, bukan nama orang lain. Kalau nama orang lain mungkin silap. Macam Arifin, kadang-kadang orang tulis 2F, kadang-kadang 1F. Kan gitu kan? Dia sendiri tulis boleh 2F pula, padahal 1F. Kenapa berlaku itu? Kerana kita hanya menggerakkan, tapi dia yang memberi berkat. Maknanya dalam bahasa mudahnya, keberhasilan sesuatu perbuatan ialah perbuatan Allah. Itu di antara makna wahdaniyah, iaitu Allah Esa pada zat, pada sifat dan pada perbuatan, ya. Jadi itu makna yang ketiga yang dimaksudkan dengan surah Ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran. Pendapat yang keempat mengatakan surah Ikhlas itu menyamai 1/3 Al-Quran dari segi pahala seperti pendapat pertama. Lakin la yakunu takriruha salasa marrat. Tetapi dia tidaklah dari sudut apa? Dari sudut khatamnya Al-Quran itu pahalanya kalau dibaca 3 kali, tidak seperti yang pendapat yang pertama, ya. Kenapa demikian? Bimanzilati qiraati khatmin kamilah. Jadi pendapat yang keempat mengatakan dari segi pahala memang dia merupakan 1/3 daripada pahala membaca Al-Quran keseluruhannya. Tetapi bukanlah berarti kalau diulang 3 kali pahalanya seperti khatam membaca Al-Quran. Ini pendapat ini yang mana kita lihat, ya, ini disebut dalam satu kitab namanya At-Tahwir wa Tanwir, tafsir, ya, dalam satu kitab Tahrir wa Tanwir menyebutkan dalam hal ini. Baik, kesimpulan yang kita boleh lihat apa dia? Yaitu apa dia? Yaitu tentang yang ketiga, yang pertama, yang keempat dan yang pertama tadi ialah kalau kita perhatikan Quran itu Allah Ta'ala telah turunkan secara sempurna, okay? Maka paling afdal dan utama sekali kita membacanya secara sempurna juga, yaitu daripada surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas. Kita baca mengikut apa yang telah disusun ataupun tersusun di dalam mushaf itu sendiri. Kerana kita, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran, ingin mengetahui pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kerana ada kalanya dalam Al-Quran itu menyebut tentang apa? Tentang diri kita, tak secara langsung. Walaupun Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi pengajaran-pengajaran itu ada di antaranya yang memang menyentuh secara pribadi, ya, secara langsung diri kita. Kerana itulah Allah Ta'ala menyebutkan bahawa Quran ini di antaranya menjadi penawar. Cuba kita perhatikan saja dalam surah Al-Ikhlas, ya, tidak disebutkan di sana galakkan untuk beramal yang dijanjikan pahala berlipat ganda, dan sebut, ya. Jadi bila kita membaca Al-Quran, kita ada peluang untuk mendapat pahala yang banyak, maka kita terbacalah umpamanya. Allah Ta'ala umpamakan orang yang belanjakan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebiji benih, menumbuhkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu menumbuhkan lagi 100 benih. Bila baca ayat seperti itu, subhanallah, aku ni ada harta ini, ya, ada kelebihan harta, ya, kesempatan untuk aku mendapat pahala yang berlipat ganda, kan begitu, ya. Jadi bila baca ayat seperti itu, kita rasa ini satu peluang untuk aku membelanjakan harta yang Allah Ta'ala berikan. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala menambahkan pahala aku berlipat ganda. Okey, baca lagi ayat,
tu jumpa pula ayat yang mengingatkan kepada orang yang kedekut, yang tak mau belanjakan hartanya di jalan Allah, diberi ancaman oleh Allah Ta'ala. Mereka yang mengumpulkan harta emas dan perak, ya, kemudian tak belanja di jalan Allah. Ada peluang dia nak belanja ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, membelanjakan untuk tanggungjawab kepada anak dan isteri dan sebagainya, ya, itu menjadi kebiasaan. Rasanya tidak ada orang yang mengabaikan hal ini, tapi ada peluang, ya. Dengar misalnya surau memerlukan sumbangan untuk membesarkan lagi, sebab ramainya jamaah waktu itu, Masya Allah, makin lama makin ramai. Dulu buat kecil-kecil cukup untuk 30 orang, Alhamdulillah. Rajin yang 30 orang ni datang aja kan. Wah, maka jawatan kuasa kata tak boleh, kita besarkan, maka dibuat sumbangan. Iklankan memerlukan sumbangan. Yang ada harta tadi kata, Masya Allah, ini peluang untuk aku dapat pahala. Kenapa? Selama surau itu digunakan, pahala dia tetap akan diperoleh. Maka dia pun belanjakan di jalan Allah. Dia bimbang nanti kalau hartanya itu mendatangkan musibah ataupun mendatangkan azab disebabkan tidak membelanjakannya di jalan Allah Ta'ala. Orang yang sentiasa risau aja, walaupun hartanya banyak, dia risau aja. Kenapa risau? Dia teringat apa yang difirmankan oleh Allah, man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingati aku dan peringatan aku, mengingati Allah seperti salat, hayya 'alas salat, tak disahutnya panggilan itu, ya. Kemudian berpaling daripada peringatan Allah. Allah memberikan peringatan begitu banyak dalam Al-Quran, tapi oleh kerana tak mendengar Al-Quran, dia tak tahu peringatan itu. Kita yang mendengar Al-Quran, insya-Allah akan ingat peringatan-peringatan itu. Cuba kita lihat orang-orang dahulu, kuatnya mereka, sehingga apa dia? Buat tempat tinggal. Mereka mengadakan tempat tinggal dengan tangan mereka sendiri, dengan 4 anggota, dengan 4 kerat ini, dibahatnya, ya, iaitu siapa? Kaum Nabi Saleh, Samud, allazina jabu sakhra bilwad. Mereka itu memahat batu-batu yang keras untuk dijadikan tempat tinggal. Kuatnya mereka itu, gagahnya mereka itu, tubuh badan mereka, sehingga mereka boleh buat kota-kota yang ada di melalui bukit-bukit. Kita tak kuat seperti itu. Kita hanya kuat dengan akal. Kita mencipta alat dan sebagainya. Tapi apa yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada mereka yang kuat begitu? Allah binasakan mereka. Sebab mereka sombong kepada Allah, tak mau mematuhi ajaran yang dibawa oleh Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Tengok, ini maknanya orang yang membaca Al-Quran secara begini, dia akan merasa takut kepada Allah Ta'ala. Bila takut kepada Allah, dia akan betulkan hatinya, kehidupannya. Itulah yang Allah Ta'ala kata, man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada mengingatiku ataupun peringatan aku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Allah Ta'ala akan sempitkan jiwanya, tak tenang. Allah Ta'ala akan sempitkan pemikirannya, risau saja. Yang kalau secara logik patutnya banyak duit, risau apa kan? Tak risau, tak perlu risau. Sebab dia ambil kad kredit dia, masuk saja kat mesin, tekan saja berapa nak banyak. Tapi walaupun banyak begitu, kenapa risau juga? Sebab Allah Ta'ala kata, kalau tak pedulikan peringatan Allah, Allah jadikan dia risau dan tidak tenang. Ini yang dikatakan tadi, bahawa walaupun kita tak nafikan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tentang kelebihan surah Al-Ikhlas ini menyamai 1/3 Al-Quran. Jadi artinya kita kenalah faham apa yang awal-awal sekali Allah Ta'ala
turunkan kepada Rasulullah SAW, Quran itu adalah disuruh dibaca. Kemudian Allah Ta'ala pun sebut di dalam Al-Quran surah Muhammad umpamanya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak renungi Al-Quran? Ya, Quran telah diturunkan, berbagai perkara telah disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada yang berhubung dengan mentauhidkan Allah, ataupun hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, ataupun hal-hal kehidupan manusia, bermula daripada dicipta oleh Allah Ta'ala sampai kepada kematian, sampai nanti dibangkitkan semula. Semuanya diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesudahan terakhirnya ialah di akhirat, kekal di sana selama-lamanya. Sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh, Iqra, bacalah, Bismillahirrahmanirrahim khalaq. Maknanya disuruh kita membaca Al-Quran supaya kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Baik. Satu lagi tentang apa? Tentang surah Al-Ikhlas ini. Kalau kita lihat ya, yang terdapat dalam 4 ayat, 3 ayat daripada surah Al-Ikhlas ini, ia menceritakan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nak menolak sangkaan mereka yang sesat yang disebutkan tadi. Siapa yang mereka yang sesat ni? Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasara ataupun orang Kristian mengatakan Isa itu anak Allah. Orang-orang musyrikin mengatakan malaikat itu putri-putri Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa apa yang mereka sangkakan itu sebenarnya adalah sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Kerana Allah itu adalah Qul huwallahu ahad. Bila ada ahad lagi, itu maknanya dia tidak ada yang sekutu baginya. Ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini surah ini adalah khusus menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya dalam surah Al-Kautsar itu adalah khusus cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kelebihan oleh Allah Taala, yang orang-orang musyrikin menyangka bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akan kepupusan, akan pupus dia punya apa? Keturunan. Allah Taala mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Ya. Jadi itu yang satu lagi tentang apa? Tentang ahad pun ialah nak menolak sangkaan ataupun kepercayaan sebagian orang yang mengatakan di sana ada dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan gelap. Ini ada kepercayaan yang disebut sebagai sanawiyah, ya, iaitu orang yang percaya di sana ada dua Tuhan. Maka kita dapat lihat bahawa ayat ini ataupun surah Al-Ikhlas ini menolak sangkaan mereka tentang adanya dua Tuhan itu. Ya, dalam ayat lain pun Allah Ta'ala menyebutkan tidak mungkin adanya dua Tuhan. Di dalam alam ini, kalau sekiranya ada dua Tuhan, maka dia akan membawa kepada apa? Kerosakan. Ya. Jadi kita berhenti dulu, beri laluan pada azan. Lepas itu kita sambung sedikit ya tentang surah Ikhlas ini yang kita boleh ambil manfaat daripada ini, insya-Allah. Ambil daripada surah Al-Ikhlas ini, ya, cuba kita perhatikan perkataan huwa, qul huwallahu ahad. Perkataan huwa, ya, iaitu katakanlah dia. Kalau kita lihat dia tu, perkataan dia tu umum kan? Kalau kita dengar dia saja tu, dia, siapa itu dia?
orang Melayu ke, orang Arab ke, dia. Kan gitu kan? Tapi bila Allah perintah tu, qul, katakan olehmu ya Muhammad, dia, ini sudah menarik satu perhatian. Kerana surah ini yang kita tahu ialah nak menjawab pertanyaan golongan musyrikin yang nak tahu siapa dia, Tuhan yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW mentauhidkannya, yang mana mereka itu, iaitu orang musyrikin, menyembah patung-patung yang berbagai-bagai namanya, berbagai bentuknya, ada yang besar, ada yang kecil dan sebagainya, kan begitu. Jadi bila Allah Ta'ala kata qul huwallahu ahad, nak memberi pengajaran kepada kita bahawa perkataan huwa di situ bukanlah tidak mempunyai arti apa-apa. Dia mempunyai pengertian yang cukup besar. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan apa yang ditanyakan oleh golongan musyrikin itu adalah memberi isyarat. Yang ditanyakan itu adalah yang mempunyai sifat-sifat yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dia sebut oleh Allah Ta'ala, qul huwa Allah, dia tu yang kamu tanya itu ialah Allah. Yang kamu kata Tuhan kami ini namanya Lata, Manata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Jadi yang kamu tanya siapa itu Tuhan kau Muhammad, katakan oleh Muhammad, dia itu adalah Allah. Dengan menyebut nama Allah itu saja sudah menunjukkan tingginya kedudukan Tuhan yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW berbanding dengan patung berhala yang mereka sembah itu. Kemudian dikaitkan pula Allahus Samad. Perhatikan, patung berhala yang ada di hadapan itu tidak boleh digantungkan harap kepadanya, kerana patung itu sendiri adalah dibuat oleh tangan kamu sendiri. Macam mana boleh menggantungkan harap? Kalau dia kotor, siapa yang bersihkan? Kamu juga yang bersihkan. Kalau begitulah keadaannya, maka Tuhan-Tuhan yang disembah itu bukan tempat pergantungan segala harapan. Maka dialah Allah itu As-Samad, tempat pergantungan. Kemudian yang terakhir itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang menunjukkan keesaan Allah SWT itu nak mengajar kepada kita dari segi akal kita bahawa kalau dia itu ada yang serupa dengannya, maka alam ini tidak akan berjalan dengan sebaiknya. Kerana Allah Ta'ala mengatakan apa? Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Sekiranya di langit dan di bumi itu, sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala, maka langit dan bumi akan rosak. Sekarang perhatikan, langit bumi ini rosak atau tak rosak? Tak rosak pun, ya. Kalau ada bukan maknanya rosak. Itu nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan kekuasaan Allah. Diadakan bencana sedikit itu supaya diambil perhatian oleh manusia, ya. Cuma manusia yang merosakkan apa yang ada disediakan oleh Allah Ta'ala. Tumbuh-tumbuhan yang baik-baik dirosakkan. Bukit bukau yang sepatutnya dibiarkan untuk menjadi apa, tahan, menahankan udara dan angin dan sebagainya, dimotakkan umpamanya, ya. Sungai-sungai yang jernih airnya, yang ikan-ikan boleh hidup dengan baik, tiba-tiba tercemar, ya. Dan yang lain-lain lagi. Ini semua adalah perbuatan manusia. Jadi itulah di antara yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala melalui surah Al-Ikhlas ini, yang mengajar kita supaya kita kena tanam sekukuh-kukuhnya dalam jiwa kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi yang perlu kita beri perhatian di sini dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah mentauhidkan Allah dari sudut ibadah. Sebab kalau mentauhidkan Allah sebagai pencipta segala-galanya,
orang-orang musyrikin pun mengaku. Siapa yang mencipta langit dan bumi? Siapa yang menundukkan bulan dan matahari? Jawaban orang musyrikin, siapa dia? Allah. Jawab. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya mereka ya Muhammad, mereka itu maknanya orang-orang musyrikin, siapa yang mencipta langit dan bumi, siapa yang menundukkan bulan dan matahari, mereka akan menjawab Allah. Dari sudut ini mereka mentauhidkan Allah. Sehingga kalau wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau tanya mereka ya Muhammad, siapa yang mencipta mereka, jawaban mereka pun Allah juga. Maknanya mereka ada kepercayaan dari sudut ini, tetapi bila disuruh ubudullah wala tusyriku bihi syai'a, sembahlah akan Allah, jangan lakukan syirik dan dengan sesuatu pun, mereka masih lagi menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sudut uluhiyah ataupun penyembahan, golongan musyrikin ini dikatakan musyrik, ya, menyekutukan Allah kerana mereka menyembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu, bila kita pahami surah Al-Ikhlas ini sebagai mentauhidkan Allah, maka tuntutan Allah kepada kita supaya kita mentauhidkan Allah dari sudut akidah kita, meyakini bahawa tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan Dia sahajalah yang wajib disembah. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Sebab itu Allah Taala mengatakan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi itu agaknya yang boleh kita ambil sedikit manfaat daripada masa yang Allah Taala berikan kepada kita. Maka di antara pendidikan kepada kita di sini dari sudut amalan, maka sama-samalah kita contohi apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu setiap malam sebelum tidur, maka kita bacalah, ya, di samping surah di samping ayat kursi, kita baca surah Ikhlas, Muawwidzatain, dan kita usaplah tubuh kita daripada kepala sampai ke seluruh yang kita boleh sapu ataupun usap badan kita. Mudah-mudahan pertama kita telah mencontohi ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua ialah supaya kita dapat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kepada kita daripada gangguan-gangguan yang mungkin berlaku dalam masa kita tidur, ya, sepanjang malam, ya. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masa yang Allah Taala berikan kepada kita, dan kita telah gunakan dalam perkara yang disukai oleh Allah, dan jadikanlah peringatan Allah surah Takasur, summa latus'alunna yawma idzin anin. Kemudian pasti kamu akan ditanya pada hari itu maknanya di akhirat, anin naim, tentang nikmat yang telah diberi. Nikmat masa, apa yang kamu dah gunakan dengan masa itu. Susah nak jawab para jemaah, sebab kita tak boleh menggunakan peguam bela waktu itu. Tak ada peguam bela, masing-masing kena jawab, ya. Dan masa itu tidak ada siapa yang boleh lari daripada berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kamu akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang telah dikurniakan kepada kamu. Maka marilah sama-sama kita gunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini sebelum Allah Ta'ala mencabut nyawa kita, yang kita tak tahu selepas ini masih lagi diberi ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasakan rahmat Allah kepada kita apabila kita telah menggunakan dalam perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu untuk bulan ini, mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita, dan sama-sama kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa
astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.